يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. Dan sesudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha dengan berkata, isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya Yusuf berkehendak dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata.
Maka apabila ia Zulaikha mendengar cacian mereka, ia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, serta memberi kepada tiap-tiap seseorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka tak kala mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya. Dan mereka tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia. Ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Zulaikha berkata, inilah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya. Sebenarnya, aku telah memujuknya berkehendakkan dirinya. Tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya. Dan demi sesungguhnya kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentulah ia akan dipenjarakan dan akan menjadi dari orang-orang yang hina. Yusuf merayu ke hadrat Allah Ta'ala dengan berkata, wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka. Dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka Tuhannya memperkenankan doanya. Lalu ia dijauhkan daripadanya tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orang yang hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan hingga ke suatu masa. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yusuf. Surah yang ke-12 pada juzuk yang ke-12. Pada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-35. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana godaan yang dilakukan oleh Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf AS. Sehingga terbukti kebenaran Yusuf tidak bersalah. Yang bersalahnya ialah Zulaikha dengan beberapa bukti. Kemudian kisah Zulaikha menggoda hambanya ini, menggoda budaknya ini, yang Nabi Allah Yusuf AS tersebar dengan pantas di kota Mesir pada waktu itu. Untuk menceritakan kepada kita, demikian keadaan berita-berita yang tak baik, dia mudah tersebar. Berita-berita fitnah mudah tersebar. Berita-berita buruk mudah tersebar. Maka inilah ujian Allah Ta'ala kepada dunia ini. Berita-berita baik lambat tersebar. Maka kisah Zulaikha goda Yusuf ini tiba-tiba meletup kisah ini. Dan diketahui oleh wanita-wanita di bandar, di negeri Mesir. Apatah lagi wanita-wanita yang seangkatan dengannya, yang berada pada pangkat yang sama dengannya. Maka Allah berfirman, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ, berkatalah wanita-wanita di Madinah. Dan ayat ini juga menggambarkan bahawa berita itu lebih tersebar di kalangan kaum wanita berbanding lelaki. Mungkin sifat lelaki dia bekerja dan sebagainya atau dia fokus. Dan berita-berita seumpama ini memang menarik gosip ataupun minat wanita. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang hakikat ini. وَقَالَ نِسْوَةٌ, kalau berita ini yang sebar tu lelaki, pasti Allah kata وَقَالَ الرِّجَالِ, dan berkata lelaki-lelaki di bandar. Yang lelaki tidak cenderung sangat berbanding wanita. Supaya semua orang tahu atau semua orang mendidik isteri mereka, anak-anak perempuan mereka supaya tidak menjadi golongan penyebar berita. Berita buruk dan sebagainya, melainkan selepas tabayun. Selepas benar-benar teliti. Ini perangai perempuan secara umumnya. Walau lelaki pun sama juga. Tapi perempuan lebih supaya tanggungjawab seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah. Dan kita sendiri pun perempuan misalnya, supaya berhati-hati dengan sebarang-sebarang berita yang tak baik. Allah kata, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ,
Dan berkata wanita-wanita di bandar Mesir, Imra'atul Aziz, isteri Aziz. Aziz ada dua makna. Yang pertama, Aziz memberi maksud raja, yang berkuasa. Yang kedua, Aziz juga bermaksud orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, Aziz. Maka berkatalah wanita-wanita di bandar, isteri pembesar itu, isteri orang yang berkuasa itu, turawidu fataha an nafsi, telah menggoda budaknya. Kata fataha budak, yang ni hamba, an nafsihi, menggodanya dengan sebenar-benarnya supaya melakukan perkara yang terkutuk dan tidak baik, yakni perkara zina. Qad syarafaha hubba, dia telah gila dan mabuk cinta. Perkataan syaraf artinya orang yang tak boleh membebaskan dirinya daripada cinta. Dia teringat setiap masa. Jadi kalau seorang tu misalnya suka, mungkin pada waktu lain dia lupa. Tapi disebut syarafah hubba, dia macam kalau dalam bahasa Melayu kita panggil gila bayang. Teringat, ingat dan sebagainya. Inna, kami, kata wanita-wanita ini, lanaraha fi dhalalin mubin. Mereka ini, dia ini dalam kesesatan yang nyata. Maksud sesat di sini, dia buat perangai tak betul. Patutnya dia perempuan pembesar, takkanlah nak goda hamba. Tak selevel dengan dia. Kalau dia goda menteri-menteri, okey. Dia wanita yang dianggap bermaruah, wanita pembesar, tiba-tiba goda hamba. Satu benda yang tak patut. Yang kedua, dia duk gila-gila sangat. Itu dua benda kesalahan yang dilihat oleh wanita penyebar berita-berita ni. Pertama, tak patut perempuan ini, Zulaikha yang tinggi jawatannya, isteri pembesar, goda budak, orang bawahan dia. Tak patut. Dan kerana sifat perempuan itu bukan dia yang menggoda, dia digoda. Kerana al-mar'atu matlubah walaysat talibah. Wanita kan dia dicari, bukan dia mencari. Secara umum maksudnya. Artinya patutnya Zulaikha lah yang digoda, bukan dia yang menggoda. Terbalik. Dan digoda pula hambanya. Dan yang kedua ialah, dia ni memang gila bayang. Gila bayang. Kerana itu disebut, inna lanaraha, kami lihat dia ni, fi dhalalin mubin. Memang tak betul sungguh. Sesatnya tu, bukan sesat masuk kafir di sini. Sesat di sini maksudnya, dia tak ikut kebiasaan. Kebiasaan tidak begitu. Kita kan bila seorang tadi, dia tak mengikut kebiasaan yang dilalui oleh masyarakat awam, kita kata sesat, pelik dia ni. Falamma sami'at bimakrihin, bila Zulaikha mendengar kejahatan wanita-wanita ini. Baik, Allah menyebut perkataan bimakrihin. Makrin artinya ialah tipu daya. Tipu daya maksudnya, wanita-wanita ini, dia tak berani cakap depan Zulaikha. Dia cakap belakang. Maka ini disebut makar, menjatuhkannya dari belakang. Menikamnya dari belakang. Tapi depan tunjuk baik. Sebab ini isteri pembesar. Kan kebanyakan orang bila cerita hal-hal buruk orang, depan orang dia tak boleh cakap. Nampak baik je. Nampak bagus. Belakang mula cerita macam-macam. Maka ini disebut sebagai makar. Orang yang melakukan tipu daya. Maka oleh kerana tersebar berita ini sampai pada Zulaikha. Falamma sami'at. Bila dia mendengar bimakrihin. Akan segala kata-kata mereka. Ungkapan buruk mereka kepada Zulaikha. Arsalat ilaihin. Maka dia menjemput wanita-wanita itu datang. Secara umumnya maksud menjemput di sini, ia memanggil wanita-wanita yang utama. Maksud wanita di sini bukanlah semua perempuan kat Mesir. Ini wanita-wanita yang ada jawatan. Yang mereka lebih suka tahu apa tentang mereka sentiasa bersaing. Kita kan tuan-tuan kalau kawan wanita, even kawan lelaki sekalipun, kita nak dengar berita orang yang dekat-dekat kita. Apa cerita? Maka Zulaikha panggil wanita-wanita yang datang. Yang ini isteri-isteri pembesar. Datang ke rumahnya bertamu. Sebab kebiasaan orang besar, dia pun jemput orang besar. Arsalat ilaihin, maka dia utuskan padanya jemputan. Wa'atadat lahunna, dan menyediakan bagi wanita-wanita itu. Muttaka'a, makanan-makanan dalam keadaan mereka bersenang lenang. Perkataan muttaka'a artinya duduk santai. Muttaka' artinya bernyanda. Kita kalau
makan rumah orang secara santai-santai sambil kita bersandar, bertelekuk tangan, buat lebih kurang. Ya, kita bersantai makan. Muttaka. Wa atat, dan Zulaikha memberikan kulla wahidatin minhun, setiap seorang daripadanya sikinan, pisau. Dia beri pisau. Zulaikha ini wanita yang cerdik. Dia tahu macam mana nak balas balik mulut-mulut orang yang kata kat dia. Sebab dia menganggap mulut-mulut yang kata kat dia tak tahu kejadian sebenar. Tak tengok apa yang berlaku sebenar. Ya, kita biasalah berita-berita buruk. Berita pula orang tak tengok, dia tambahnya banyak. Dia tambah banyak. Maka Zulaikha pun geram. Macam mana cara nak buat? Ternyata Zulaikha ni wanita yang bijak. Dia buat satu perancangan, dia beri makan kenyang-kenyang, kemudian last sekali secara bersandar, dia berikan buah. Sekarang ulama tafsir, buah yang diberikan ialah buah orange, orange, untuk dikupas. Dan beri pisau, ambil pisau kupas. Dan ketika mana mereka leka dalam mengupas buah tersebut, maka Zulaikha berkata, waqalat, dan berkata Zulaikha, ukhruj alaihim, wahai Yusuf, keluar sekarang. Yusuf diminta keluar lalu je depan tu, lalu. Kata Allah, falamma ra'ainahu, dan bila mana wanita-wanita itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka terpegun, mereka terkejut. Bila kita menyebut perkataan akbarnahu, ay a'zamnahu, mereka rasa benda ni memang begitu luar biasa. Luar biasa. Wa qatta'na aydiyahun, lalu mereka tanpa sedar telah melukakan tangan-tangan mereka. Potong jari masing-masing. Wa qulna, dan mereka berkata, hasyalillah, maha suci Allah. Lain pada lain ni, maha suci Allah. Ma hadza basharan, ini bukan orang. In hadza illa malakun karim, ini ialah malaikat yang mulia. Tuan-tuan, perempuan tu punya terkejut. Sampai terpotong jari tanpa dia sedar. Sebab tu bila ditanya mana lawa, lelaki ke perempuan? Yang lawa ialah lelaki. Kalau banding lelaki ke perempuan lawa? Lelaki lawa. Lelaki ni kalau jadi perempuan pun lawa. Apatah lagi kalau dia memang lelaki. Lelaki lawa. Sebab tu perempuan ni dia tak berapa lawa banding lelaki. Sebab tu dia perlu solat. Lelaki tak payah solat dah lawa. Bayangkan. Kalau dia solat habis dah. Ustaz-ustaz beri kuliah solat habis. Sebab kita dah lawa tak payah solat. Perempuan kena solat macam-macam. Tak sini. Tu pun perlu nampak lawa lagi. Ini secara perbandingan. Ialah perempuan pun lawa juga. Kalau disebut mana lebih lawa. Berdasarkan ayat ini, bila ditanya pada seorang ulama, dia kata lelaki lawa. Pernah tak kamu dengar lelaki potong jari dia sebab tengok perempuan lawa? Orang lelaki walaupun dia tengok perempuan lawa, dia masih fokus dengan kerja dia. Masih fokus. Tengok lawa fokus. Tapi perempuan bila nampak lelaki lawa, dia boleh tak fokus. Bukan semua perempuan lah. Tapi sebahagian besar perempuan. Jadi bila Allah sebut di sini, Allah Ta'ala bukan sebut kisah perempuan ini saja. Demikian gambaran kecantikan Nabi Yusuf. Para ulama mengatakan, Nabi Allah Yusuf AS, sewaktu baginda belum jadi Nabi, kecantikan beliau fitnah kepada semua wanita. Sebab itu Nabi Allah Yusuf tak pernah keluar dari rumah dia. Waktu dia menjadi khadam. Kalau dia pernah keluar, pasti orang bandar tu dah tahu lawa. Dan Zulaikha memang tak bagi keluar. Supaya dia seorang menikmati kecantikan Yusuf. Dan waktu Rasulullah naik ke langit dan melihat Nabi Allah Yusuf AS, maka dia berkata dia telah diberi separuh kecantikan dunia. Tetapi selepas Nabi Allah Yusuf menjadi Nabi, Allah hilangkan fitnah kecantikan dia. Maksudnya, lepas Nabi Allah Yusuf dah jadi Nabi, dia beri wahyu padanya, mana-mana perempuan tengok tak ada lagi yang potong jari. Tidak, orang Mesir semua tak ada jari perempuannya. Sebelum jadi Nabi betul. Fitnah kecantikan. Dan setengah ulama kata, wanita-wanita ini bukan sekadar melihat kecantikan Yusuf sebagai seorang lelaki, tapi haibah kenabiannya. Tanda-tanda kenabian dan kerasulannya. Menambahkan lagi. Dan menjadi kebiasaan masyarakat bila sebut yang lawa itu malaikat. Yang buruk itu syaitan. Orang tak kata lawanya dia macam syaitan lawa. Tak mungkin ayat tu bunyi. Kalau kita sebut lawa dia macam malaikat lawa. Kerana sesempurna makhluk. Baiknya dia macam malaikat. Orang tak kata baiknya dia macam syaitan.
Tak, itu bukan baik, jahat. Kerana itu dalam penyerupaan tasyakulan. Makhluk Allah yang lain. Kita ada malaikat, makhluk Allah yang lain. Kita ada syaitan, makhluk Allah yang lain. Apa beza keduanya bila kita nak kenalinya waktu mereka menyerupai untuk datang ke alam manusia? Malaikat dia tak akan serupa, dia tak akan tasyakul, dia tak akan menyamar melainkan dengan wajah yang cantik. Manakala syaitan, dia akan datang dengan wajah yang buruk. Kemampuan dia untuk menyerupa, dia sebabkan tak semua syaitan boleh mendedahkan dirinya di hadapan manusia, tak semua. Demikian juga jin, tak semua. Bahkan jin sendiri, setengah ulama kata kalangan ahli sihir jin yang boleh menyerupa. Jin biasa tak boleh menyerupa. Maksudnya dia tak boleh nak tunjuk. Dia tak boleh nak menyamar diri dan keluar duduk sebelah kita. Kita tengok lama siapa, rupanya jin tadi dengar kuliah. Tak akan berlaku begitu. Sebahagian jin tadi, ada mereka yang mampu tasyakulat. Zahir pada alam manusia tapi dia tak boleh lama. Kerana bila dia menzahirkan dirinya pada bukan rupa bentuknya, dia menjadi makin lemah. Dia makin lemah. Artinya kalau orang tampar dia pun sakit. Dia tak macam waktu dia raib. Dan bila dia menyerupa, dia tak boleh lawa. Dia berbeza malaikat. Malaikat dia boleh menyerupai tanpa berlaku kelemahan pada fizikalnya. Dan malaikat ini bila dia menyerupai, dia mesti muka lawa. Hatta kisah Malakul Maut yang menyerupai orang dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tampar dia sampai tercabut mata. Tapi malaikat tu tak sakit. Sebab dia tak mengambil hukum jasad. Dia tak seperti jin. Jin atau syaitan kalau dia menyerupai orang, lalu dipukul maka dia sakit. Sebagaimana hukum fizikal, dia sakit. Kalau dibunuh maka dia akan mati. Dia bunuh dia akan mati. Kerana kebanyakan ulama menyatakan yang kekal cuma iblis ekor je. Hak jin-jin lain, syaitan-syaitan lain boleh mati. Dan hukum mati sama macam manusia. Sebab itu ada seorang sahabat, seorang tabi'in, namanya Mujahid. Dia kata pada gurunya Abdullah bin Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Dia kata, aku bila solat, ada je yang mengganggu aku. Jin keluar. Dia menyerupai orang duduk depan aku. Kata Abdullah bin Abbas, kalau kau begitu, kamu solat bawa pisau. Dia keluar, kamu tikam dia. Maka Mujahid bila dia solat, dia bawa pisau. Keluar dengan niat, kalau keluar ditikam. Akhirnya tak keluar-keluar, sampai sudah. Artinya jin ni kalau dia menyerupai pada fizikal, dia boleh diambil tindakan secara fizikal. Tapi kalau dia tak nampak, memang tak boleh ambil hukum secara fizikal. Tak boleh kita nak tampar dia. Tampar apa? Tampar jin. Tak nampak ni, bukan, tu dah gila kita. Ini secara fizikal. Jadi bila kita nak sebut yang lawa-lawa ni, malaikat. Kalau kita jumpa, saat tiba saya nampak lawak, itu malaikat. Dengan wangi. Kalau buruk, itu syaitan. Malaikat tak akan rupa muka hodoh. Sebab itu kalau kita mimpi yang lawa-lawa, mungkin malaikat. Mimpi yang buruk-buruk, confirm syaitan. Sebab itu wanita ini, bila dia melihat Nabi Allah Yusuf keluar di hadapan mereka, akbarnahu, mereka merasa takjub. Hatta mereka terpotong tangan-tangan mereka. Sambil mereka berkata, hasyadillah, maha suci Allah, mahadha basharan, ini bukan orang. In hadha illa malakun karim, ini malaikat. Qalat, lalu Zulaikha mengambil buah tanggung tadi untuk membalas balik kritikan wanita-wanita bandar yang kata dia tergila-gila Yusuf. Yang kata dia ni tak patut level tinggi, goda budak kecil. Goda budak dia ataupun hambanya. Tak selevel. Yang tak patut seorang perempuan hilang malu untuk menggoda lelaki. Lalu kata Zulaikha, qalat fadhalikun, demikianlah kamu tengok, alladhi lumtunnani fi, yang kamu duk kata aku, yang kamu duk cela aku. Kamu baru tengok sekali, aku tengok tiap-tiap hari. Bayangkan wanita-wanita ini, dia cuma tengok sekali dah jadi gila bayang macam itu. Zulaikha tengok setiap hari. Bahkan Zulaikha ni sentiasa suruh Nabi Yusuf bukan untuk benda tu, tapi untuk melihat wajahnya. Bayangkan, yang tengok sekali dah jadi separuh gila bayang. Yang Zulaikha ni memang dah tak ada. Dalam diri dia cuma Yusuf. Lalu kata Zulaikha, walaqad rawattuhu, aku dah goda dia. An nafsihi, menggoda sungguh-sungguh dirinya. Fasta'sam, dia tetap menjaga maruahnya. Artinya Zulaikha ni bukan goda sekali. Yang Allah cerita godaan Zulaikha itu godaan paling climax.
dengan tutup pintu, dengan memakai pakaian seksi, dengan berhias bersolek, dengan menyebut ungkapan-ungkapan, memanggil isterinya, menggoda Nabi Yusuf dengan berkata, hai talak, ke sini kamu. Dengan ungkapan yang menggoda. Setiap hari dia goda Yusuf, setiap hari. Tapi Yusuf fastaqsam, sentiasa menjaga dirinya. Wala illam yaf'al, kalau dia Yusuf tak dengar, tak ikut, tak buat ma'amuruhu, apa yang aku suruh. Bukan suruh ambil air. Bukan suruh ambil pinggan mangkuk. Suruh untuk memenuhi kehendak dia. Itu melakukan jima' ataupun melakukan penzinaan. Layus jananna, dia pasti akan dipenjarakan. Wala yakunanna minas saghirin, dan dia akan menjadi orang hina. Zulaikha ni, dia tahu kata-katanya suaminya kena dengar. Nak beritahu queen control ni dah lama. Bukan baru, lama dah. Dan nak beritahu juga orang yang kadang-kadang kita tengok lelaki-lelaki yang berjawatan besar, hebat nampak. Kadang-kadang takut bini. Bukan kadang-kadang, banyak takut bini. Takut bini dia. Nak beritahu perempuan ni, kalau tak jadi isteri dia tak kuat. Jadi isteri dia kuat. Sebahagian mereka mungkin boleh kontrol suami dia. Nak pergi kuliah pun tak boleh. Suami isteri kata jangan pergi. Jangan pergi. Cerita wanita-wanita yang menguasai lelaki ni banyak. Tapi ini bukan tempat dia sebab ni ajar tafsir. Wala yakunanna minas saghirin. Dan aku jadikan dia orang hina. Patut dia mulia kalau ikut aku. Maksud dia akan diberi apa dia nak. Sebab suami dia takut kat dia. Hatta kalau suami dia tahu dia berzina, suami dia tak boleh buat apa-apa. Dan dia terus tidak. Walaupun suami dia kata, istaghfiri li dzambik, mohon ampun akan dosamu. Yusuf tidak bersalah, kamu yang salah. Tapi tidak meneruskannya. Menggodanya. Tapi Yusuf terus istaqsa mempertahankan maruah dirinya, agamanya. Lalu Zulaikha berkata pada wanita-wanita yang menjadi saksi untuk menunjukkan keazaman dia. Aku akan terus goda dia. Kalau dia enggan juga, aku pasti penjarakannya. Kalau sebelum ini, suaminya mungkin berfikir untuk menjauhkan Yusuf seketika. Tapi kali ini Zulaikha nekat. Andai kata dia tidak memenuhinya, dia akan dipenjarakan untuk satu tempoh yang panjang. Qala rabbis sijnu. Kata-kata Zulaikha di hadapan semua perempuan dan di hadapan Yusuf AS. Maka Yusuf berkata, wahai Tuhanku, as-sijnu penjara, ahabbu ilayya, lebih aku suka. Mimma yad'unani ilai, daripada apa yang mereka goda aku kepadanya, yakni zina. Baik, Allah menyebut perkataan yad'unani, menunjukkan semua wanita-wanita itu bersubahat dengan Zulaikha supaya Yusuf menerima godaannya. Yusuf, dengarlah dia cakap tu. Ikutlah, kan kamu pun senang. Kamu pun boleh jadi mulia, kamu pun. Ni wanita-wanita yang terpotong jari tadi bersetuju bahawa Zulaikha buat benda yang patut. Zulaikha buat tu benda tak salah lagi. Lalu mereka sama-sama bersubahat memujuk Yusuf untuk menerima godaan Zulaikha. Itu melakukan persetubuhan haram. Melakukan zina. Sebab itu Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku suka daripada apa yang diseru oleh wanita-wanita ini. Yusuf tak kata lagi Zulaikha seorang, tapi semua ni berpakat. Bayangkan wanita ini berpakat untuk biar Yusuf AS terlibat dengan zina. Wa illa tasrif anni, ya Allah, kalau engkau tidak palingkan aku daripada ini, kalau kamu tak lindungi aku, kaidahunna, tipu daya mereka, asbu ilaihin, pasti aku akan terperangkap dengan tipu dayanya. Nak beritahu pada kita tuan-tuan, kita bila diajak, dipujuk untuk buat dosa, terutama pada benda-benda yang memang selaras selari dengan hawa nafsu kita, kita pasti lemah lawan lain. Melainkan bila Allah Ta'ala pelihara kita. Kadang-kadang rasuah, ditawarkan rasuah, lemah. Dia tengok dia rasuah RM50, memanglah kita tolak sikit. Main RM50,000, lemah kepala lutut kita. Kena pula kita tak ada duit. Kalau tidak Allah lindungi kita, terperangkap. Sebab itu setiap kali kita digoda untuk buat maksiat, nama zina ke, rasuah ke buruk yang lain-lain ke, maka mintalah perlindungan dari Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf baca, yang kita dah ajar sebelum ini, ma'adallah, moga Allah melindungi. Ataupun a'udzubillahi min zalika. Atau wal'iyazabillahi min zalika. Na'udzubillahi min zalika. Berlindung pada Allah.
Sebab itu kata Yusuf, wa illa tasrif anni, ya Allah, kalau engkau tak tolong aku, palingkan aku daripada ini. Kaidahun, tipu daya mereka. Asbu ilaihin, pasti aku terperangkap dan akan menjadi mangsa kepada permainan mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku jadi daripada orang yang bodoh, yang tidak memikir lagi akibat zina tadi, dengan kemurkaan Allah, laknat Allah, dosa, azab di hari akhirat kelak. Kerana orang yang buat dosa semuanya orang jahil. Jahil kenapa? Jahil, dia tak tahu betapa besarnya kemurkaan Allah, betapa bahayanya dosa, betapa beratnya seksa dan azab. Manusia-manusia yang buat dosa, tak kira siapa pun dia, mereka melakukan dengan kejahilan tentang dengan siapa mereka berdosa. Kalau mereka tahu kebesaran Allah, tidak ada yang berani melakukan dosa. Kita tuan-tuan kalau tahu dia raja, berani tak buat salah dengan dia? Tak berani. Dia raja tu. Berani tak cakap kasar? Tak berani, sebab tahu kebesaran dia. Tahu apa yang dia boleh buat. Ini kan pula Allah. Tapi kebanyakan manusia jahil terhadap Allah, tak kenal Allah. Akhirnya mereka buat maksiat secara berleluasa, bukan kadang-kadang mencabar Tuhan, sebab mereka jahil, mereka bodoh. Sebab itu Nabi Allah Yusuf berdoa, ya Allah, kalau engkau tak lindungi aku jadi orang bodoh. Bodoh yang macam mana? Yang akan terjebak buat maksiat tanpa mengetahui beratnya azab, tanpa mengetahui besarnya kemurkaan Allah, tanpa mengetahui bahawa kesedapan yang aku cari dengan hawa nafsu ialah penyesalan seumur hidupku. Atas semua benda-benda hawa nafsu sedap, tapi sedapnya seketika. Kelak dia mendatangkan kesan perbuatan tersebut pada diri kita, dunia kita dan agama kita dan akhirat kita. Fastajaba lahu rabbuh, maka Allah memperkenankan doa. Namun disebut dalam satu riwayat, ketika mana Nabi Allah Yusuf berdoa, ya Allah, baik aku masuk penjara lah daripada terjebak daripada zina. Lalu bila Yusuf kata begitu, Allah mewahyukan dengan berkata, al-afiyatu ahabbu ilayya la'ufita. Walau qulta al-afiyatu ahabbu ilayya la'ufita. Wah Yusuf, kalau kamu kata, ya Allah, kalau engkau berikan afiat selamat aku, lebih aku suka daripada apa yang mereka cuba perangkap aku. Tapi Yusuf sebut penjara, lebih aku suka. Maksudnya gini tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dalam menghadapi ujian-ujian hidup, kita pun kata, Allah Ustaz, kalau saya mati lebih baik dari hidup. Kita kan kadang-kadang bila hadapi ujian tu berat, baik saya matilah. Malu saat tengok bila keluarga saya begini, begitu, saya malu. Baik saya mati. Kenapa minta mati? Baik minta, ya Allah, kalaulah Allah segerakan, Allah lepaskan musibah ini, itu lebih saya suka. Dan kita kadang-kadang mendoakan kemusnahan diri kita. Atau memilih sesuatu yang sebenarnya kita tak mampu. Kenapa kita tak minta afiat? Bila Yusuf kata penjara lebih aku suka daripada apa yang mereka cuba goda aku. Wah Yusuf kata Allah, kalau kamu kata ya Allah, afiatmu, pemeliharaanmu lebih aku suka daripada apa yang mereka serukan, nescaya aku akan selamatkan kamu dengan cara lain. Tapi demikian takdir Allah. Dan demikian setiap perkataan kita. Setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ialah berdasarkan apa perkataan yang kita sebut. Sebagaimana kita sebut semalam, bahawa pada ulama, pada orang soleh, mereka sentiasa muhasabah dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka. Kadang-kadang kala apa yang terjadi pada kita hari ini mungkin kerana mulut kita. Kita yang kata begitu, maka jadi begitu. Oleh sebab itu kita sentiasa muhasabah dan mohon ampun kepada Allah. Namun begitu, ungkapan Nabi Allah Yusuf ini, kata ulama, untuk menunjukkan daripada aku terjebak dengan kelazatan buat maksiat, lebih baik aku berada dalam kepahitan terselamat dari maksiat dan kepahitan dalam taat. Kenapa? Kelazatan pada maksiat akan mengundang kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Manakala kepahitan dalam melakukan taat, kepahitan yang seketika dan sebentar, akhirnya membawa kepada kemanisan, kemuliaan dan nama baik. Bayangkan kalau Yusuf AS menerima godaan tadi, akhirnya nama buruk, sebab kita dah sebut berita buruk ni cepat tersebar. Akhirnya tersebar Yusuf ini sebagai lelaki murahan yang dipermainkan oleh tuannya. Maka buruk namanya walau dia dapat seronok seketika. Bila Yusuf AS memilih untuk menyelamat fasta'sam, menjaga maruah dirinya, maka kata saya bahawa Yusuf ini seorang yang jaga maruah. Walau digoda, dia tetap pertahankan maruah. Sebab itu Nabi menyebut antara 7 golongan yang mendapat naungan syurga, yang mendapat naungan Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak, pada hari yang tiada naungan melainkan naungan dari Allah. Rajulun
da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin. Lelaki yang diajak, yang digoda oleh perempuan yang cantik dan punya pangkat. Namun dia berkata, inni akhafullah, aku takut Allah. Maksudnya mana-mana lelaki suci, lelaki yang menolak penzinaan daripada perempuan, yang mengajaknya berzina dan kerana perempuan itu punya sesuatu untuk menjaga dia, harta dia dan pangkat. Lalu dia melindungi dirinya dengan berkata, aku takut pada Tuhan sekalian alam, maka dia di antara golongan yang mendapat naungan di hari akhirat. Yusuf AS sebagai satu contoh bagaimana beliau memilih penjaga. Kemudian kata Allah, innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat. Kemudian jelas nyata kepada keluarga Zulaikha, yakni suaminya dan orang-orang berkenaan, kalau terus Yusuf berada dalam rumahnya, akan terus berlaku benda-benda buruk macam ni. Maka mereka melihat masalah atau cara ialah menjauhi Yusuf untuk tempoh yang panjang. Layas junannahu hatta hin, penjarakan Yusuf untuk satu tempoh. Setengah ulama mengatakan tempoh itu ialah 5 tahun. Setengah ulama mengatakan tempoh itu ialah 7 tahun. Namun tempoh ini yang asalnya 7 tahun menjadi lebih panjang daripada biasa. Kerana sebab tertentu yang akan kita ceritakan nanti. Qara yang dibuat oleh suami kepada Zulaikha dan keluarganya. Artinya cerita ini diketahui oleh mereka keluarga Zulaikha dan diketahui oleh wanita-wanita ketua isteri-isteri pada pembesar untuk bersepakat memenjarakan Yusuf. Ya, idea Zulaikha untuk penjara kalau tak nak dengar cakap tu. Maka arahan Zulaikha pada suaminya atas dasar dia berkuasa atas suaminya dan atas dasar sokongan wanita-wanita atas tindakannya, maka Yusuf dipenjara dengan tempoh yang lama. Di sini Yusuf tidak mendapat keadilan. Dia dipenjarakan tanpa kesalahan. Dan dipenjarakan dengan tuduhan yang tiada asasnya. Dan dengan perkara yang dia tidak mahu lakukan, yang ternyata ia perkara yang paling jijik. Tapi demikian Allah Ta'ala nak tunjuk. Bahawa ada orang, tuan-tuan, dia tak ada salah apa-apa lalu dipenjara. Supaya kita tahu tak semua orang masuk penjara yang kita sebut banduang-banduang tu jahat. Apatah lagi bila pemerintahnya jahat. Maka apa akan jadi? Penjara ramai orang baik, yang di luar ramai orang jahat. Kalau pemerintah tu baik, yang penjara tu orang jahat, yang di luar itu orang baik. Maka kita pasti akan mendengar berita dan cerita orang-orang soleh yang dipenjarakan tanpa sebab. Ataupun tanpa tuduhan yang sebenar. Ataupun tuduhan yang tidak ada asasnya. Akhirnya kita lihat bagaimana penjara-penjara menjadi tempat untuk orang salah guna kuasa. Penjara digunakan untuk menutup mulut-mulut orang-orang yang mengkritik. Menutup mulut-mulut orang-orang yang menegur dan memberi nasihat. Supaya kita tuan-tuan jangan judge secara umum. Dia keluar penjara, jahat. Jangan. Ramai di kalangan mereka yang dipenjara ialah orang yang suci. Orang yang bersih, orang yang baik. Orang yang mendapat kemuliaan. Hatta Allah cerita di sini, antara Nabi yang dipenjarakan Nabi Yusuf AS. Melalui, artinya dengan bahasa hari ini, Nabi Yusuf tu ialah bekas banduan. Kalau ayat kita bekas banduan, dia keluar penjara. Tetapi kalimah itu bukan kalimah sebetul. Jadi seorang keluar penjara untuk kita sebut bekas banduan dengan maksud dia tak baik, maka ini salah. Maka ungkapan itu tak patut digunakan pada sesiapa pun. Barangkali seorang tadi tidak mendapat keadilan yang sepatutnya. Yang tak patut dipenjara lalu dipenjarakan. Maka orang panggil bekas banduan. Kita jangan panggil. Kita jangan mudah-mudah panggil bekas banduan kepada sesiapa pun. Terutama orang yang difitnah dalam kesalahan mereka. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Yusuf dipenjarakan. Baik, ini ialah fasal yang berakhir antara Yusuf dengan keluarga angkatnya. Kita tahu fasal bermula daripada Nabi Allah Yusuf dengan ayahnya, kemudian dengan adik-beradiknya, kemudian bagaimana Yusuf berpindah ke rumah tuannya. 2 fasal, iaitu ketika tuannya kata jaga, pelihara elok-elok. Lalu Zulaikha melihat pembesaran Yusuf dan menggodanya. Dan fasa yang kedua, Zulaikha nak bersihkan dirinya
kononnya atas kejian wanita-wanita yang berada di bandar Mesir, lalu memerangkap mereka dengan diajak Yusuf keluar untuk mereka menatapnya buat kali pertama. Dan setelah itu Zulaikha berkata, kalau dia tak ikut akan kupenjarakan. Maka fasal ini ialah fasal berakhirnya Yusuf di rumah tuannya dan dia tak kembali lagi. Sebelum masuk fasa berikutnya, Yusuf AS dalam penjara. Dan apa yang berlaku dalam penjara. Cerita ni ikut kronologi dia. Daripada dia bersama ayah dia, bersama keluarganya, abang-abang ni sehingga dicampur dalam telaga, kemudian dikeluarkan dan dijual dengan harga yang murah dan berada pada keluarga angkatnya. Lalu bagaimana keluarga angkat ini, khususnya Zulaikha, yang telah mempermainkannya, yang telah mengajaknya melakukan perkara yang keji, sehingga Yusuf AS memilih penjara. Baik, daripada kita katakan episod ini, ada banyak pengajaran-pengajaran yang perlu kita ketahui. Antaranya untuk kita tahu bahawa berita-berita buruk macam saya sebutkan tadi paling mudah tersebar. Jadi kita tuan-tuan jangan menjadi golongan penyebar berita-berita yang buruk. Jangan terlibat. Kita ada Facebook, kita ada sekian-sekian medium hari ini. Mana-mana berita yang buruk, baik kita diam. Apatah lagi berita yang cuma meramal dan sebagainya. Yang ramah kiamat, yang ramah itu begini. Jangan duk sibuk nak viral benda-benda macam tu. Kita tak tahu apa-apa. Kadang-kadang kita dengar satu, dua berita, oh inilah tanda kiamat, inilah tanda kiamat. Cepat. Seolah nak kiamat dah esok lusa. Bukan begitu. Bukan begitu cara kita mewariskan setiap berita kita. Kita ada cara, kita ada disiplin kita. Dan yang kedua untuk kita beritahu, kadang-kadang kritikan itu, siap. Bila berita tu tersebar ada kritikan-kritikan. Kritikan-kritikan itu ada yang benarnya. Ada yang bagusnya. Supaya kita tidak, kita katakan memandang sepi setiap kritikan. Waktu wanita tadi mengkritik Zulaikha, ya, kritikan itu benar. Kerana biasa orang buat salah, dia tak nampak apa yang dilakukan itu. Satu kesalahan. Dia tak nampak. Sehingga dia dikritik dan diberitahu kesalahannya. Dan dalam kisah ini kita lihat bagaimana dalam mencari keredaan Allah. Dan ini cara kita hidup. Bila kita mencari keredaan Allah, maka kita sanggup untuk menghadapi kepahitan hidup. Bukan semua para Nabi telah memilih kepahitan hidup dan mencari redha Allah. Hatta Nabi SAW. Di mana Nabi dibaling oleh batu. Ketika mana Rasul dihalau keluar daripada Taif. Saya Nabi menyatakan, wahai Allah, wahai Tuhanku. Kalau ini bukan tanda kemurkaanmu, aku tidak peduli. Maknanya aku akan teruskan dakwah ini. Dan demikian kisah-kisah Nabi yang lain. Dalam mencari redha Allah, mereka memilih kepahitan hidup. Dan kita tuan-tuan tahu, oh kita bukan cuma ada dunia, kita ada akhirat. Kita ada akhirat. Maka orang yang tahu tentang nilai akhirat, pasti mereka tidak merasa terbeban untuk menghadapi ujian duniawi. Kalau kita terpaksa melalui kepahitan duniawi untuk mendapat redha Allah Ta'ala, kita akan lakukan. Dan pengajaran yang lain ialah, tuan-tuan kita bila berdoa kepada Allah, Allah pasti memperkenankan doa kita. Maka doa pada Allah dalam setiap masa. Dalam menghadapi segala kesulitan, dalam menghadapi sebarang perkara yang di luar kemampuan, di luar kawalan, kita diberi harapan oleh Allah dengan doa. Sebab itu orang beriman tidak pernah berputus asa. Sebab mereka ada doa. Orang-orang kafir mereka berputus asa sebab mereka tak ada doa. Doa yang mereka doa sekalipun mereka tak faham hakikat doa. Kita memahami apa itu hakikat doa. Apa dia hakikat Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Wa imma Allah Ta'ala tukarkan menjadi pahala akhirat kelak dengan doa tersebut. Atau Allah Ta'ala palingkan kita daripada mudarat yang seumpamanya. Atau Allah Ta'ala beri apa yang kita nak. Dengan cara yang paling baik daripada apa yang kita fikirkan. Bila Yusuf AS memilih untuk menjaga maruahnya dengan dipenjara. Kalau Yusuf memilih dengan menjaga maruahnya, seorang cuba membela dirinya, maka tidak akan berlaku Yusuf menjadi pemerintah di Mesir. Kerana dia memilih untuk mencari redha Allah Ta'ala dan dia mohon pada Allah, Allah tunjuk cara penyelesaiannya dengan dipenjara di jauh sejauh-jauhnya daripada Zulaikha. Andai kata dia cuma diselamatkan seketika pada kejadian itu, Zulaikha akan terus menggoda. Akan terus menggunakan pelbagai cara. Kalau Yusuf ini berpindah tempat lain atau sebagainya, Zulaikha ini teruskan goda. Berbanding di penjara, tak ada orang boleh masuk.
Mana ada orang nak pergi penjara, nak goda orang dalam penjara? Maka Yusuf AS dipenjarakan. Solusi yang Allah beri pada Yusuf itu solusi paling baik. Kerana penjara menjadi asbab dia bertemu dengan dua banduang di raja. Dua yang disumbat dalam penjara, mereka ini orang kanan raja. Yang menjadikan maklumat tentang Yusuf ini akhirnya sampai terus pada pengetahuan raja. Daripada orang yang memang pernah bekerja dengan raja, yang dekat dengan raja. Artinya bila kita doa pada Allah tuan, apa yang hebat doa? Kata kita boleh selesai sendirilah benda ni. Kalau benda ni saya boleh selesai gini-gini. Penyelesaian kita penyelesaian biasa. Tapi bila kita berdoa, Allah beri penyelesaian luar biasa. Saya kalau anak degil contoh. Ustaz saya tak susah anak-anak degil, lepuk je sekali. Itu penyelesaian kita. Dia degil-degil Ustaz, saya ikat, saya tambak kat tiang. Tambak 3 hari baik dia. Kata kita. Dia setengah orang dia rasa dia ada kekuatan. Kalau orang ni kata tak apalah saya akan doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati anak saya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan saya didik anak. Akhirnya Allah beri dia solusi yang paling baik. Kita dan semua benda tuan-tuan dalam kehidupan kita, jangan rasa kita bijak menyelesaikannya. Dan jangan rasa kita berkuasa memilikinya. Jangan rasa kita bijak, kita pandai dan handal untuk menangani. Jangan rasa. Sentiasa kita rasa hamba di hadapan Allah. Sebab itu doa ini tanda kita merasa rendah diri pada Allah. Kadang-kadang kita berniaga, kita dah guna semua benda-benda yang kita tahu memang untung ni. Lokasi kedai bagus, produk kita pun bagus, marketing bagus, pekerja kita hire yang bagus. Ni secara asbab kita nampak meletup hari ni. Sales hari ni 1 juta, kata kita. Tapi kita lupa kehendak Allah. Akhirnya semuanya gagal. Kan itu tuan-tuan, bila kita sentiasa berdoa pada Allah, mohon ya Allah berkatilah perniagaan ini, berkatilah usia aku ini, sekian-sekian. Maka Allah beri solusi atau jawapan yang paling ajaib dalam hidup. Lepas itu Yusuf beri contoh pada kita, doa pada Allah. Dan biar Allah Ta'ala tunjuk jalan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Walaupun pahit penyelesaiannya, untuk diangkat yang paling tinggi. Penyelesaian paling hebat. Kita kalau orang dengki kita, orang buat sakit hati kat kita, memang kadang-kadang kita fikir bakar je rumah dia. Kadang-kadang kita fikir tak apa Ustaz, saya upah bomo Ustaz. Dia gulung perut dia ni, boleh tak? Ataupun kita kata kita pukul dia masa malam-malam, gelap-gelap pukul belakang. Solusi itu tidak akan beri keuntungan dunia dan akhirat kita. Bila orang zalim kita doa pada Allah. Biar Allah menanganinya, maka kita dapat solusi yang baik. Tiba-tiba yang menzalimi kita bertukar menjadi kawan rapat kita. Bukankah itu akan menjadikan lebih indah, lebih baik? Sebab itu dalam hidup tuan-tuan, jangan cari solusi sendiri tanpa berdoa kepada Allah. Doa pada Allah supaya solusi hidup kita solusi yang hebat dan cemerlang. Jangan kita berbekalkan atau menggunakan mutlak akal kita, kekuatan kita, pengaruh kita, jawatan kita, harta, sehingga atau kita kata saya boleh selesaikan. Jangan begitu. Kerana semua benda dalam takdir Allah. Semua benda dalam kekuasaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.